اللهم صل وسلم على نور الأنوار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para jemaah semua sihat-sihat selalu dan sentiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita berkesempatan untuk bertemu dalam program Kultum Online. Dan pada hari ini, insya-Allah saya akan mengongsikan mengenai usirlah kekosongan dengan kesibukan. Para jemaah yang dimuliakan, dalam saat-saat yang sukar ini, pastinya ada di antara kita yang terjejas programnya. Ada di antara kita yang menghadapi kesusahan, kesukaran dan menghadapi pelbagai ujian dalam kehidupannya. Dan pada ketika ini, kalau kita lihat apa yang dinasihatkan kepada kita adalah untuk kita elakkan daripada keluar rumah sekiranya tidak ada keperluan. Dan mungkin juga ada di antara kita yang dah kena dan dinamakan sebagai LOA, isolation dan sebagainya, di mana mereka perlu duduk di rumah dan cuba elakkan daripada bertemu dengan orang lain. Para jemaah yang dirahmati Allah, ketika mana kita berada di rumah, pastinya mungkin ada yang mula untuk merasa bosan atau mungkin ada yang akan merasa gelisah. Jadi pada saat-saat inilah sebenarnya kita ada banyak masa lapang dalam kehidupan kita. Bila kita duduk di rumah, kadang-kala kita terfikir dan kita rasa seolah-olah macam kita ni sedang menganggur. Tak ada benda nak buat, hidup pun macam dah tak ada arah tujuan dan sebagainya. Jadi, bila kita menghadapi situasi seperti ini, kita perlu terus kekal positif. Kita terus naikkan semangat kita untuk kita meneruskan perjuangan dalam kehidupan kita. Dan bila mana kita berada di rumah, kita dah rasa kita macam menganggur, inilah saat-saatnya di mana syaitan mula untuk menghasut kita. Kalau kita ketahui, ada beberapa keadaan tertentu yang di mana syaitan suka menghasut kita, seperti kalau kita berada dalam keadaan emosi, kita berada dalam keadaan yang marah, kita berada dalam keadaan yang sedih. Jadi antaranya juga bila kita rasa kekosongan dalam diri kita, bila kita bersendirian. Ini juga antara saat-saat yang di mana syaitan akan mula untuk menghasut kita. Jadi bila kita ada kekosongan dalam diri kita, kita rasa seolah-olah tak ada benda yang kita nak buat, jiwa kita kosong. Ini diibaratkan seperti kereta yang berjalan tanpa pemandu. Bayangkan para jemaah yang dimuliakan, kalau kereta itu boleh bergerak dengan sendirinya tanpa ada pemandu, apa yang akan terjadi? Pastinya kereta itu boleh terbabas. Kereta itu boleh terkeluar daripada landasannya.
kereta itu boleh langgar kereta orang lain kerana tidak ada yang mengawalnya. Begitulah kehidupan kita dalam kita meneruskan perjuangan. Kita jalan terus, kita perlu pastikan kita ada arah tujuan. Kita ada langkah-langkah strateginya. Kita ada apa rancangan yang kita nak lakukan dalam kehidupan kita. Sekiranya ini semua tidak ada dan diisi dengan kekosongan, takut-takut apabila kita meneruskan perjalanan dalam kehidupan kita itu, kita terhuyung hayang dan kita akhirnya akan membinasakan diri. Para jemaah yang dirahmati Allah, saya ingin kongsikan pesanan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang mengatakan, "Idza lam tushghil nafsaka bil haqq, syaghalatka bil batil." Artinya, sekiranya kamu tidak menyibukkan diri kamu dengan perkara-perkara kebenaran, perkara-perkara yang baik, maka kamu telah menyibukkan diri kamu dengan perkara-perkara yang salah ataupun yang kurang elok. Di sini ia mengajarkan kepada kita, setiap masa lapang yang kita ada itu, pastikan kita isikannya dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Jangan kita biarkan sesaat berlalu tanpa ada perkara yang bermanfaat dalam kehidupan kita yang kita lakukan untuk diri kita. Dan kalau kita lihat, apa panduan yang telah diajarkan kepada kita adalah antaranya untuk kita memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dah kena duduk di rumah, kita dah ada banyak masa lapang dan kita fikir seolah-olah tak ada benda yang kita nak lakukan, kita ingat semula tujuan kita berada di atas muka bumi ini, iaitu untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita ingat tujuan tersebut, kita akan semangat untuk kita pertingkatkan ibadah kita. Kita boleh banyakkan kita punya ibadah-ibadah yang sunat, seperti solat duha. Kalau mungkin sebelum ini kita tidak pernah lakukan solat duha, kita boleh lakukan mulai daripada sekarang. Mungkin juga sebelum ini ada yang selalu pergi ke masjid, hadir ke kelas kuliah dan sebagainya, sempat melaksanakan solat duha di masjid. Pastikan ketika kita berada di rumah, solat duha kita juga tetap istiqamah, diteruskan seperti biasa. Dan pahala ataupun ganjaran bagi mereka yang amalkan solat duha ini istimewa. Dimurahkan rezeki, diselamatkan daripada api neraka, diampunkan dosanya dan sebagainya. Jadi ada fadilat-fadilatnya sekiranya kita tambahkan amal ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini juga adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Selain daripada ibadah salat sunnah yang boleh kita lakukan, kita juga boleh memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Kalau mungkin sebelum ini kita sibuk dengan pekerjaan, kita sibuk keluar rumah, ada urusan di luar dan sebagainya. Jadi, kalau sekarang ini bila kita dah digalakkan untuk duduk di rumah, kita boleh lebihkan masa kita untuk kita membaca Al-Quranul Karim. Kalau sebelum ini kita baca mungkin 1 muka surat setiap hari, jadi pada saat ini mungkin kita boleh lebihkan 2 muka surat, ataupun mungkin kita boleh baca 1 surah secara keseluruhannya. Jadi kita pertingkatkan ibadah kita. Jadikan ini sebagai satu peluang untuk kita memperbaiki ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan antara perkara yang lain juga yang boleh kita lakukan selain daripada kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita boleh juga melakukan perkara-perkara yang memanfaatkan diri kita dan orang lain juga. Antaranya kalau kita boleh cari perkara yang manfaatkan diri kita adalah seperti kita membaca. Amalkan membaca ketika berada di rumah. Kita boleh baca supaya kita dapat pertingkatkan ilmu kita. Ada kitab-kitab yang boleh kita cari supaya kita tidak biarkan satu hari berlalu tanpa kita belajar apa-apa. Baca kitab, baca berita, ilmu-ilmu pengetahuan am yang perlu kita ambil tahu dan sebagainya. Ini juga antara perkara yang bermanfaat yang boleh kita lakukan untuk diri kita. Kalau yang bermanfaat untuk orang lain, di dalam rumah pastinya ada kerja-kerja rumah yang perlu kita laksanakan. Kita boleh bantu untuk mengemas rumah, untuk kita bantu menguruskan anak-anak dan sebagainya. Jadi peluang-peluang ini kita ambil dengan bersungguh-sungguh agar setiap detik yang berlalu itu kita tidak mensia-siakannya. Kita tidak mahu masuk dalam golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sepotong hadis, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas,
Ada dua nikmat yang ramai manusia rugi terlepas untuk manfaatkannya. Apakah ia? As-sihat wal faghar, iaitu kesihatan dan juga masa lapang. Jadi kedua ini selagi kita masih ada dalam diri kita, tenaga kita ada, masa kita ada, kita manfaatkannya dengan sebaik mungkin. Walaupun bukan untuk manfaat diri kita, sekurang-kurangnya ia bermanfaat untuk orang yang lain. Para jemaah yang dirahmati Allah, bila kita lihat, kalau kita katakan tentang duit, kita tak pernah nampak orang akan buang duit sembarangan di mana-mana. Kerana orang dapat lihat bahawa duit itu nilainya tinggi. Duit itu nilainya dapat dirasa. Jadi orang tak akan buang duit sembarangan. Berbeza dengan masa. Masa ramai orang boleh buang sembarangan kerana mereka tak rasa kepentingan masa itu. Dibiarkan ianya berlalu begitu sahaja tanpa mereka merasakan bahawa itu adalah satu kerugian. Sedangkan pada hakikatnya, duit kalau hilang, duit kalau kita dah tak ada, kita boleh cari, kita boleh usaha untuk dapatkannya semula. Sedangkan masa kalau ia sudah berlalu, mustahil untuk kita putarkan balik masa tersebut. Oleh itu, kita sentiasa ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr yang memberi pesanan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam keadaan yang rugi. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi kita harap kita termasuk dalam golongan yang seperti ini, yang sentiasa beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam perkara yang baik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan yang di mana mereka mensia-siakan masa. Mereka tidak berusaha untuk memastikan bahawa setiap hari yang berlalu itu, kehidupan mereka, akhlak mereka, kepribadian mereka itu semakin baik. Mereka tidak memastikan bahawa setiap hari yang berlalu itu, ilmu mereka semakin meningkat. Jadi, kita mengharap agar kita sentiasa termasuk dalam golongan hamba Allah Subhanahu wa taala yang berlumba-lumba dalam melaksanakan kebaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.